Seterusnya Ridwan, kita akan berkongsi berkenaan dengan Madani Afiat Peringkat Negeri Johor, dan bersama dengan kita di studio yang akan memperincikan lebih lanjut, saya kenalkan Dr. Nur Aryana Hassan, merupakan Timbalan Pengarah Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Doktor. Jadi program ini akan berlangsung pada esok 26 Ogos di Padang SK Kampung Jawa. Mungkin Doktor boleh mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai program ini. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Program Madani Afiat ni sebenarnya kita telah merancang lama lah ya, kerana dia berselaras dengan perkataan afiat itu sendiri, pulih dan sihat, dan program ini kita membawanya sebagai satu pendekatan kepada rakyat. Selalunya kita tahu kalau orang datang sakit, masuk ke hospital, datang ke klinik kesihatan, jumpa doktor, dan ini kita pula pergi kepada masyarakat untuk memastikan, yang pertamanya kita kena pastikan rakyat diberikan maklumat yang betul tentang bagaimana pencegahan penyakit. Tak kira penyakit berjangkit yang kita dengar sekarang ni, banyak isu-isu penyakit berjangkit yang ada, penyakit tidak berjangkit, dan juga kita kena pastikan semua maklumat itu diberikan tentang program-program pencegahan, itu yang paling utama. Dan kalau kita lihat dalam program Madani Afiat yang kita akan laksana dan telah pun dilaksanakan sebenarnya, kita ada beberapa cara lah di dalam program itu. Satunya adalah touch point. Touch point ni kita bergerak dari rumah ke rumah. Sebab kita tahu tak semua apabila kita buat sesuatu program di Padang, tadi kita dengar Ridwan sebut di kampung sekolah di Padang, sekolah kebangsaan Kampung Jawa itu, kita akan adakan macam booth dan sebagainya lah untuk aktiviti. Tetapi kita tahu ramai yang mungkin ada warga usia emas, ataupun orang yang susah untuk keluar. Jadi kita ada satu lagi program touch point yang kita melawat dari rumah ke rumah. Okey, maksudnya pendekatan itu akan dilakukan adalah dari rumah ke rumah, Doktor. Ya, betul. Dan apa lagi antara perkara lain yang akan diberikan kepada khususnya mereka yang berada di Johor itu sendiri? Okey, untuk program yang khususnya akan bermula esok lah ya, pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 tengah hari sebegitu, kita akan bermula dengan aktiviti-aktiviti sihat, senaman, aerobik dan sebagainya, dan selepas itu kita akan adakan gotong royong. Gotong royong mencegah penyakit denggi. Itu antara highlight yang kedua yang kita nak adakan. And then seterusnya kita akan pergi dari rumah ke rumah, kerana dalam setiap kali program Madani Afiat yang kita laksanakan ini, yang paling penting yang kita nak buat adalah saringan kesihatan. Itu antara perkara yang paling utama, sebab kita cuba berubah daripada menangani masalah sick care ke health care. Kita nak pastikan rakyat kita dibuat saringan, ditentukan sama ada mereka ni sakit. Kalau sakit kita rawat awal, kalau tidak kita pastikan mereka dalam keadaan yang sihat. Apa saringan yang akan dilakukan? Saringan asas ataupun bagaimana? Kita biasanya kalau di dalam Madani Afiat dan mana-mana saringan kesihatan yang kita akan buat, ada 3 saringan yang wajib. Yang pertamanya pengukuran BMI, jisim tubuh badan. Itu kita nak tahu ketinggian seseorang itu dengan berat badan, sebab kita nak pastikan orang ini tidak ada risiko, biasanya overweight, obesity, yang akan berisikokan dia untuk mendapat penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, kencing manis, sakit jantung. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga akan membuat saringan gula. Ujian gula dalam darah. Ujian gula ni saya rasa dah common dah. Semua orang dah tahu dah. Kita boleh pakai mesin glukometer. Semua orang dah tahu dah. Dan kita akan cucuk kat jari ni, dah ambil dah. Sekejap dah tahu dah. Berapa paras gula dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tekanan darah. Yang ini pun saya rasa masyarakat kita pun dah faham dan dah tahu, dan saya pasti ada yang dah ada pun blood monitoring blood tekanan mesin pengukur tekanan darah itu di rumah masing-masing. Jadi 3 yang utama ni kita akan pergi dari rumah ke rumah untuk kita buat saringan. Okey. Dan sekiranya dapati mungkin ada golongan warga emas ataupun mungkin ada penduduk segelitir yang perlu mendapatkan rawatan, apakah antara perancangan yang mungkin bantuan yang akan diberikan kepada mereka? Okey. So apabila kita bergerak dari rumah ke rumah ataupun mereka datang ke booth kita nanti untuk membuat saringan, kita akan kategorikan mereka ini kepada yang dah sakit,
yang memang sihat. Jadi yang dah sakit tu kita kena pastikan kalaulah kita kena buat dua ujian kan, tekanan darah dan ujian gula. Dan sekiranya kita lihat ujian tekanan darah tu meningkat dengan tinggi. Tekanan darah kita tak nampak. Kadang-kadang orang darah tinggi ni dia rasa macam dia sihat. Macam okey je. Macam okey je. Bila kita datang tengok tinggi. Jadi kita kalau tinggi yang boleh dalam tahap yang bahaya, kita akan rujuk segera ke kecemasan sama ada di klinik kesihatan ataupun di hospital yang berdekatan lah. Tetapi kalau kita tengok kawalan tu macam tak berapa bagus, tapi tidaklah begitu urgent untuk kita rujuk, kita akan buatkan appointment kat situ juga supaya dia pergi jumpa doktor. Kadang-kadang orang ada kencing manis darah tinggi ni, dia jumpa doktor 3 bulan, 6 bulan. Jadi kita akan buatkan rujukan awal supaya ubat itu boleh dilihat semula lah. Tapi kalau orang tu tak ada sakit, ini antara perkara yang paling penting. Kalau orang tu tak pernah tahu sakit, dalam saringan-saringan yang kita dah buat sebelum ini, kita lihat ramai juga yang mempunyai tekanan darah serta gula yang tinggi. Ini yang kita risaulah. Sebab yang ini kalau kita tak kesan awal, mereka mungkin kita boleh dapat mereka datang ke klinik kesihatan dah ada komplikasi. Itu yang antara perkara yang risau. Jadi bagi orang yang macam ni, kita akan hantar ke klinik kesihatan berdekatan ataupun ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk mereka membuat ujian confirmation. Kita confirmkan. Itu yang bila pergi klinik tu doktor nak ambil darah yang dekat dengan tu kan. Confirm bahawa jika dia ada darah tinggi, jika dia ada kencing manis, maka rawatan lanjut akan diberikan. Sekiranya doktor kata baru parah-parah pagar je, maka akan kita ada rawatan-rawatan susulan. Jadi itu yang kita nak laksanakan lah. Antara program utama di dalam program Madani Afiat, selain daripada program-program seperti pencegahan penyakit berjangkit seperti pencegahan penyakit dengki, kita juga membuat sambutan-sambutan hari-hari seperti sebelum ini kita buat sambutan hari malaria dan sebagainya. Program ini hanya berlangsung 1 hari, tapi selepas itu dari segi follow up dan sebagainya, biasanya dalam satu program ini berapa lama yang akan diambil untuk program ini? Khususnya macam saya katakan, kita memberi penumpuan kepada penyakit tidak berjangkit tadi ataupun penyakit kronik. Penyakit kronik seperti darah tinggi, hypertension. Memanglah kita nampak program ini macam 1 hari, tetapi hasil saringan yang kita akan buat tu kita akan follow up. Selalunya dalam satu operasi Madani Afiat yang kita buat, kita akan mengunjungi lebih kurang berpuluh-puluh juga rumah dan selalunya kita dapat target lebih kurang 600 masyarakat dalam kawasan itu. Dan sekembalinya kami di pejabat, kita akan melihat semula data-data itu dan kita akan pastikan rujukan-rujukan yang kita buat tu pesakit itu akan pergi. Dan kita akan tengok bagaimana kita nak buat rujukan ataupun saringan susulan kepada komuniti di situ. Jadi dia bukanlah satu bentuk one off yang kita nampak macam tu. Kita kena pastikan rawatan itu akan berjalan lancar lah. Begitu juga dengan pencegahan penyakit berjangkit like dengue dan sebagainya. Jadi dia ada komuniti dia dekat situ. Dia ada sukarelawan yang kita akan follow up tentang operasi gotong royong dan sebagainya. Dia kadang-kadang bila program-program macam ni kita nampak macam one off kan, lepas tu tak tahu apa, tapi tidak, sebenarnya memang ada susulan yang kita akan laksanakan. Ada satu perkara doktor, mungkin ketika program ini berlangsung, seseorang itu mungkin sebelum ini tidak pernah didiagnose dengan penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, dan tiba-tiba pada program ini sebelum ini tak pernah pergi klinik lah cerita dia, didiagnose. Tapi ada juga masyarakat yang hidupnya living in denial. Tak apa, saya boleh hidup macam biasa. Dia rasa okey saja. Masyarakat sebegini wujud, doktor. Bagaimana? Okey, memang masyarakat sebegini memang wujud. Kadang-kadang kita bila kita buat pemeriksaan, dia pun terkejut, kita pun terkejut kan. So kita kata ini tinggi ni, tekanan darah ini tinggi ni. Jadi memang wujud kes-kes sebegini. Namun begitu, saya rasa kaki tangan kita yang menangani kes-kes sebegini, mereka cekap. Mereka ada strategi bagaimana untuk memastikan pasien-pasien sebegini dia boleh dirujuk ke klinik kesihatan lah. Sebab bagus pemeriksaan darah dengan pemeriksaan gula ni, dia boleh tengok sendiri. Contohnya dia boleh tengok tekanan darah tu kan, kita boleh tunjuk cik tinggi ni. Kalau gula kita pun boleh tengok kan, tinggi ni. Jadi selalunya kes-kes denial dia kalau kita tunjukkan dia tu, insya-Allah saya rasa biasanya mereka akan
terbelakang sekejap, berfikir dan sebagainya. Yang tak nampak ni yang susah. Yang kita tengok, sebab gula dengan tekanan darah ni kita tak boleh tengok. Wah, manis ke orang tu, tinggi ke darahnya, memang sangat susah. Tapi dengan program-program sebegini kita bawa peralatan itu. Yang kita tengok. Okey. Ya. Baik, dan tadi doktor ada menyentuhlah berkenaan dengan komplikasi yang mungkin berlaku daripada tekanan darah tinggi, daripada kencing manis. Apa antara komplikasi yang mungkin berlaku sebab supaya kita bagi pendedahan kepada mereka di luar sana kan, supaya kita kena terima kenyataan kalau kita ada penyakit tersebut perlu untuk dapatkan rawatan. Okay. Kajian utama yang kita buat dalam National Health Morbidity Survey atau tinjauan morbiditi kebangsaan khusus untuk diabetes ataupun penyakit kencing manis ni, antara komplikasi utama dia adalah komplikasi mata dan komplikasi kaki. Kita selalu dengar kan orang kencing manis kaki potong, kaki ada ulcer kan, luka dan sebagainya. Itu antara peratusan yang paling tinggi komplikasi untuk mata dan juga kaki. Tetapi komplikasi-komplikasi lain seperti sakit jantung, stroke juga memang sangat tinggi bagi orang-orang yang mempunyai kencing manis. Sebab gula dalam darah dia tu tinggi, likat. Jadi dia punya pembentukan tersumbat darah dia tu adalah lebih tinggi. Bagi hypertension juga adalah sama. Komplikasi yang paling utama adalah buah pinggang ataupun kegagalan buah pinggang dan juga kardiovaskular dan ataupun serangan jantung ataupun stroke. Kita selalu dengar orang kampung kata, kita ni ada 3 serangkai. Macam itulah. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, 3 serangkai. Bahasa yang mudah lah. Bahasa yang mudah. Itu adalah tentang penyakit NCD lah. Non-communicable disease. Bagaimana pula dengan AIDS? Sebab AIDS ni, betul orang kata kita kena demam denggi, masuk hospital, sembuh, keluar. Tapi ada juga kes yang melibatkan kematian dalam denggi ni. Betul. Itulah penyakit-penyakit berjangkit, terutamanya denggi. Memang yang paling penting rawatan awal. Jadi kebanyakan kematian itu boleh dielakkan dengan rawatan awal kerana kita tahu apabila seseorang itu mengidap denggi, disahkan mengidap denggi, antara faktor utama itu mungkin dia punya kelikatan darah dalam badan, akan berlaku kegagalan fungsi organ-organ disebabkan oleh jangkitan virus tu tadilah. Jadi puncak utamanya untuk macam dalam Madani Afiat di Johor ini nanti kita akan ada gotong royong dan punca utamanya adalah pembiakan itu sendiri. Jadi itu antara perkara yang paling pentinglah. Kita kena elak untuk dapat penyakit. Itu nombor satu. Tak kira penyakit berjangkit, tidak berjangkit, especially yang macam kalau kita kata berkaitan dengan denggi itu, kena elakkan. Sebab apabila kita lewat mendapatkan rawatan, kita akan dapat komplikasi lah seperti kematian yang disebut oleh Cik Ridwan tadi. Ya, itu dia. Jadi bagi orang Johor jangan lupa untuk untuk pergi ke Padang Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa Sekijang Johor untuk sama-sama kita mengetahuilah apakah antara status kesihatan diri dan sebagainya kan. Yang berhormat Menteri Kesihatan kita akan merasmikan program di Segamat Johor insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Aryana Hassan, Timbalan Pengarah Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan Madani Afiat peringkat negeri Johor. Baiklah. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Kita berehat seketika.